A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir, rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para sahabat saya, rakan media sosial saya yang dirahmati Allah SWT sekalian. Terima kasih kerana sudi menonton channel saya, Sewangi Attar, dan juga rakan media sosial saya, Facebook saya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi support channel saya. Dan terima kasih pada mereka yang belum subscribe tapi melihat. Boleh subscribe. Tidak jadi masalah pun. Ya. Sebab apa yang saya share ni ataupun saya kongsi ni adalah perkara kebaikan dan semua perkara motivasi dan juga ilmuan. Jadi insyaAllah saya akan kupas berkaitan dengan isu fiqh munakahat pada hari ini, iaitu syarat-syarat menjadi saksi. Ramai orang abaikan syarat-syarat saksi ni. Dia termasuk dalam kitab orang kata fiqh al-manhaji tentang bab kekeluargaan Islam dan fiqh Imam Syafi'i yang dibahaskan oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan saksi. Jadi untuk itu jangan pergi mana-mana lagi, teruskan bersama dengan saya, Sewangi Attar. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan saya, Sewangi Attar. Okey, hari ini saya nak bahaskan berkaitan dengan isu iaitu syarat-syarat sah menjadi saksi. Ramai orang pertikaikan ataupun ramai orang buat sambil lewa saja nak cari saksi ni. Kadang-kadang saksi yang tidak adil, saksi yang orang kata rambut perang, saksi yang tak solat, saksi yang tak jaga dari segi aurat dia, yang bersukan pakai seluar pendek dan sebagainya. Ya. Saksi ni adalah dia menentukan sah dan tidak seseorang tu termasuk dalam rukun perkahwinan mereka. Saksi ni masuk dalam rukun perkahwinan. Faham tak? Adik-adik semua, jangan main sebat je. Kita kadang-kadang suruh orang yang tak bukan-bukan jadi saksi kita. Okey. Yang pertama sekali disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji tentang bab kekeluargaan Islam, dalam fiqh Al-Imam Syafi'i ini dibahaskan iaitu syarat saksi. Kalau boleh jadi saksi tu tolong jangan main telefon. Kadang-kadang saya selalu tegur, siapa yang jadi saksi ni tolong jangan main telefon, tolong fokus betul-betul ketika bila mana lafaz ijab dan qabul yang berlaku ketika proses akad nikah tadi. Sebab dia ni akan menjadi saksi di yaumul kiamah kelak. Ya. Okey, yang pertama sekali, syarat-syarat saksi hendaklah Islam. Yang pertama Islam, iaitu akad nikah tidak sah jika orang bukan Islam menjadi saksi. Sebab hak orang Islam kepada orang Islam, bukan hak orang kafir kepada orang Islam. Jadi tak boleh. Disebut dalam kitab ni adalah hak orang Islam kepada orang Islam itu sendiri, bukan hak orang kafir kepada orang Islam. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita ada hak kepada orang kafir sebenarnya. Jadi kita tengok balik, kita lebih percaya kepada orang Islam itu sendiri berbanding orang kafir. Sebab kita tengok dalam Al-Quran ada memberitahu tentang keyakinan kita kepada orang bukan Islam. Kita tengok balik dalam satu ayat Al-Quran dalam surah Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Jadi tambahan pula, persaksian adalah kuasa dan orang bukan Islam tidak mempunyai kuasa ke atas orang Islam. Ini disebut dalam ayat Quran dalam surah Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian lain. Begitu juga dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 141, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Walan taj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 141. Ya. Jadi hendaklah saksi tadi orang Islam bersama dengan orang Islam, bukan orang kafir. Tak boleh jadi saksi. Kita nak pilih acong ke, kita nak pilih mutu ke, kita nak pilih siapa-siapa pun tidak boleh. Yang melainkan dia orang Islam walaupun dia berbangsa India, walaupun dia berbangsa Cina, tapi dia tetap Islam. Dia wajib untuk jadi saksi. Dan yang kedua pula, saksi nikah ni
adalah lelaki, tidak dibenarkan untuk perempuan, ya. Akad nikah tidak sah dengan saksi perempuan atau dengan seorang lelaki dan dua orang saksi perempuan. Al-Zuhri rahimahullah berkata, telah berlaku sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu persaksian orang perempuan tidak harus dalam perkara hudud, nikah dan cerai. Dalam bab hudud, nikah dan cerai, mereka tidak boleh jadi saksi. Contoh dalam bab cerai pun mereka tidak boleh jadi saksi kepada proses perceraian seseorang. Kalau seseorang tadi melafazkan taklik kepada seseorang tadi, perempuan jadi saksi, tak boleh. Maka dikena lelaki untuk jadi saksi. Dan juga nikah pun sama juga. Dan juga hudud. Hukum hudud memerlukan lelaki untuk menjadi saksi, bukan perempuan. Ataupun hakim ni adalah lelaki, ya. Dan seterusnya pula dalam kitab diberitahu yang ketiga pula syarat jadi saksi, iaitu yang ketiga berakal dan baligh. Perkahwinan tidak sah dengan kehadiran saksi yang gila dan kanak-kanak. Hal ini adalah kerana akad perkahwinan merupakan kedudukan yang penting. Jika hanya bersaksikan orang gila dan kanak-kanak, perkahwinan ini akan menjadi perkara yang remeh saja. Jadi dalam dari segi sudut syarak, kalau kita gunakan saksi yang tidak berakal ataupun saksi yang belum baligh, maka perkahwinan itu menjadi remeh, bukan sunat, bukan syariat. Sebab itulah perkahwinan ni dia memerlukan saksi yang berakal, yang waras. Macam contoh ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kalau sekiranya saya pilih seorang saksi tadi orang yang nyanyuk, tapi dia berakal? Boleh, tidak jadi salah. Tapi kalau nyanyuk yang kekal, maka dia tidak boleh menjadi saksi kepada pernikahan tersebut. Ustaz, boleh tak kalau sekiranya ayah lelaki ataupun adik-beradik lelaki untuk menjadi saksi? Boleh. Yang penting dia tu lelaki. Adik-beradik lelaki boleh jadi saksi, ya. Tapi tak boleh kalau sekiranya anak perempuan dia nak kahwin, ayah dia lah jadi saksi, ayah dia lah juga jadi wali. Tak boleh dalam satu masa. Ayah dia tetap kena jadi wali dan saksi kena pilih adik-beradik lelaki yang lain. Tu kena faham, ya. Dan seterusnya pula iaitu yang keempat, adil sekalipun pada zahirnya. Kedua-dua orang saksi hendaklah adil walaupun kelihatan pada zahirnya sahaja, iaitu hal sebenar tidak diketahui dan kefasikannya tidak nyata. Oleh itu, akad nikah tidak sah dengan saksi yang zahir fasiknya, kerana penyaksian mereka tidak boleh dipercayai. Jadi kalau kita nampak dari segi zahirnya dia itu tidak fasik, adil, maka kita boleh suruh dia jadi saksi. Tapi kalau sekiranya dia orang yang fasik pada pandangan zahir kita, maka tak boleh jadi saksi. Kalau kita tak nampak tapi kita lantik untuk jadi saksi, walaupun tak nampak pada pandangan kita yang menyatakan dia itu fasik, maka tak apa, dimaafkan. Tapi kalau sekiranya orang lain beritahu, Ustaz, dia ni fasik, tak boleh jadi saksi, walaupun Ustaz tak nampak, tapi dia tak semayang, tapi dia sembah busut, tak boleh, tak dibenarkan. Tidak dibenarkan, iaitu saksi yang tidak adil. Dia kena adil sekalipun pada zahirnya. Dan yang kelima pula, pendengaran yang baik. Jangan cari saksi yang pekak. Kita suka cari saksi yang pekak. Maksudnya kadang-kadang contohlah, sebagai contoh, ya, Muhammad Fadli bin Johari, aku nikah akan dikau dengan Zaitun binti Samad dengan berwakil wali bapanya kepada aku dengan izinnya, dengan mas kahwinnya sebanyak RM22.5 tunai. Jadi pengantin jawab balik, aku terima nikah Zaitun binti Hashim dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Dan juru nikah ni tanya pula saksi, saksi dengar ke tak? Saksi jelas ke tak? Tak dengarlah, pekak. Maka tak boleh gunakan saksi yang pekak. Dia hendaklah pendengaran yang baik, yang jelas, yang tidak pekak. Ini dari segi hukum syarak. Tuan-tuan kena ingat, kita tidak boleh menggunakan saksi yang pekak, gunakan saksi pendengaran yang baik. Ya. Dan yang seterusnya pula iaitu yang kelima, yang keenam, penglihatan yang baik. Yang keenam ni penglihatan baik. Akad nikah juga tidak sah dengan saksi yang buta. Tidak boleh menggunakan saksi yang buta. Hal ini kerana kata-kata tidak sabit melainkan dengan melihat dan mendengarnya. Jadi dari segi hukum syarak, dari segi fiqh Imam Syafi'i, yang keenam tadi, hukum yang keenam, syarat jadi saksi adalah penglihatan yang baik dan juga dia mendengar, dia melihat. Tak boleh dia mendengar saja tapi tak melihat. Maka yang keenam ni dia kena mendengar dan juga melihat, iaitu dia punya syarat-syarat dia. Itulah di antara
Keenam syarat untuk menjadi saksi nikah. Jangan sekadar nak dapatkan duit saksi saja. Ni kadang-kadang dapat duit saksi terus balik. Sebab saksi ni akan dipersoalkan di Yaumul Qiyamah esok tentang apa peranan dia ketika bila mana proses akad nikah tadi. Sebab itulah saksi ni dia kena orang-orang yang alim, kena orang yang baik, kena orang yang adil. Bukan kerja dia main telefon saja bila mana proses akad nikah. Ni kadang-kadang ramai yang saksi main telefon, buka WhatsApp, buka Facebook. Dia kena peka, kena alert, dia kena mendengar dan juga memandang. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa untuk vlog yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like ataupun share video saya ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi.